Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Perjanjian Pangkor di Perak. Pada 20 Januari 1874, satu peristiwa penting telah berlaku di atas sebuah kapal perang British, HMS Pluto, yang berlabuh di Selat Dinding di antara Lumut dan Pulau Pangkor. Di atas kapal inilah termeterainya satu perjanjian yang mengubah lanskap politik tanah Melayu buat selama-lamanya. Perjanjian Pangkor. Perjanjian ini ditandatangani antara Gubernur Negeri-Negeri Selat, Sir Andrew Clark, dengan Raja Muda Abdullah yang ketika itu berkuasa di hilir Perak. Bersama Raja Abdullah ialah para pembesar yang menyokong Baginda, termasuk Bendahara, Temenggung, orang kaya menteri, Syah Bandar, Raja Mahkota, Laksamana, dan Datuk Sagor. Melalui perjanjian ini, Inggris diberikan kebenaran untuk mencampuri urusan negeri Perak secara rasmi. Tindakan ini kemudiannya dianggap sebagai satu kesilapan besar oleh Raja Abdullah, kerana ia membuka ruang luas kepada campur tangan British dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Bagi memahami bagaimana keadaan ini boleh berlaku, kita perlu melihat kepada situasi Perak pada waktu itu. Pada abad ke-19, Perak merupakan pengeluar biji timah utama dunia, malah mendahului United Kingdom. British yang telah pun menguasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, melihat Perak sebagai negeri yang amat penting dari sudut ekonomi. Namun, kestabilan negeri ini tergugat akibat Perang Larut, serta pergaduhan antara kongsi gelap Cina yang bersaing merebut kawasan Lombong biji timah. Selain kekacauan tersebut, krisis perebutan tahta turut berlaku selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871. Raja Muda Abdullah, sebagai pewaris, sepatutnya dilantik menjadi sultan. Namun, Baginda tidak menghadiri upacara pengebumian Sultan Ali. Mengikut istiadat pertabalan Raja-Raja Melayu, kehadiran dalam upacara pengebumian dan pemilikan alat kebesaran diraja adalah penting untuk pengesahan sebagai sultan. Oleh itu, Raja Bendahara Raja Ismail yang memiliki alat kebesaran diraja telah diangkat dan ditabalkan sebagai sultan. Baginda bersemayam di Tanjung Belanja, Parit, dan mempunyai pengaruh yang kuat di Hulu Perak. Keputusan tersebut menimbulkan rasa tidak puas hati dalam diri Raja Abdullah. Dalam masa yang sama, konflik antara dua kongsi gelap Cina, yaitu Gi Hin yang dipimpin oleh Chin Ahyam dan Hai San yang dipimpin oleh Chung Keng Kui semakin memuncak. Perebutan Lombong biji timah menjejaskan keamanan dan perdagangan. Raja Abdullah melihat peluang untuk mendapatkan sokongan British bagi menyelesaikan dua masalah ini, perebutan tahta dan kekacauan di Larut. Menurut Lucy Bird dalam bukunya The Golden Chersonese and the Way Thither yang diterbitkan pada tahun 1892, Raja Abdullah meminta bantuan rakannya di Singapura, Tan Kim Ching. Bersama seorang pedagang Inggris, mereka merangkas sepucuk surat kepada Sir Andrew Clark yang ditandatangani oleh Raja Abdullah. Dalam surat tersebut, Baginda menyatakan hasrat untuk meletakkan Perak di bawah naungan Inggris. Pada 26 September 1872, Chung Keng Kui pula menghantar petition yang ditandatangani oleh dirinya dan 44 ketua orang Cina kepada pihak British, memohon campur tangan selepas serangan oleh 12.000 orang Chungsan. British melihat keadaan ini sebagai peluang keemasan untuk meluaskan pengaruh mereka di Asia Tenggara dan menguasai perdagangan biji timah. Akhirnya, hasil daripada perkembangan ini, Perjanjian Pangkor dimeterai pada tahun 1874. Antara syarat utama perjanjian tersebut ialah Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Bendahara Ismail yang sebelum itu menjadi Sultan, dibenarkan mengekalkan gelaran Sultan Muda, diberikan pencen sebanyak RM1.000 sebulan, serta sebuah wilayah kecil. Semua pelantikan pegawai besar yang dibuat semasa pemerintahan Raja Ismail hendaklah disahkan. Kuasa orang kaya menteri ke atas Larut turut disahkan. Semua hasil negeri hendaklah dikutip atas nama Sultan, dan segala pelantikan hendaklah dibuat atas nama Baginda. Sultan juga dikehendaki menerima seorang pegawai British yang dinamakan residen,
yang akan ditempatkan di istana. Nasihat residen mestilah diminta dan diambil tindakan dalam semua perkara, kecuali yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayu. Seorang penolong residen pula akan ditempatkan di Larut. Pembiayaan bagi residen dan pegawai-pegawainya menjadi tanggung jawab pertama hasil negeri Perak. Pemungutan hasil dan pentadbiran am negeri dikawal selia di bawah nasihat residen. Selain itu, sempadan wilayah yang melibatkan Pulau Dinding, Pulau Pangkor, dan kawasan Sungai Krian turut diperbetulkan dan diselaraskan sebagai wilayah British. Perjanjian ini turut menetapkan bahwa apabila keamanan dipulihkan, langkah-langkah di bawah pengawasan pegawai British akan diambil untuk memulihkan kegiatan perlombongan dan menentukan pampasan kerosakan. Menteri Larut pula mengakui hutang kepada kerajaan negeri-negeri Selat bagi segala perbelanjaan ketenteraan dan penyiasatan. Namun, tidak semua pihak menerima perjanjian ini. Raja Ismail tidak mengiktirafnya. Walau bagaimanapun, British mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan Perak, dan Sir James W. Birch dilantik sebagai residen British yang pertama di Perak. Dengan itu, campur tangan British dalam pentadbiran negeri Melayu bermula secara rasmi. Tindakan residen British mencampuri urusan pentadbiran menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan orang Melayu, khususnya golongan istana yang merasakan kuasa mereka semakin terhakis. Kemuncaknya, pada tahun 1875, Birch dibunuh di Pasir Salak. Peristiwa ini membawa kepada beberapa siri peperangan antara orang Melayu Perak dan British sehingga tahun 1876. Ramai tokoh Perak yang terlibat dalam pembunuhan Birch ditangkap dan dihukum bunuh, termasuk Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Si Puntum, Panda Endut, Laksamana Muhammad Amin, dan Nah Ibrahim. Sultan Abdullah pula dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Dengan kejayaan menumpaskan penentangan tersebut, British mengukuhkan kedudukan mereka di Perak. Lebih banyak lombong biji timah dan ladang getah dibuka. Perak kemudiannya bergabung dengan Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang, membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Perjanjian Pangkor bukan sekadar satu dokumen politik, ia menjadi titik mula campur tangan rasmi British dalam pentadbiran negeri Melayu, yang kesannya membentuk sejarah tanah Melayu untuk dekad-dekad seterusnya.